Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Thailand dalam saingan Kings Cup yang mana Malaysia menang 5-3 pada perlawanan ni. Tanahlah untuk Malaysia sebab berjaya untuk masuk ke dalam final Kings Cup untuk bertemu dengan Tajikistan. Cumanya daripada segi FIFA point, Malaysia hanya akan bertambah dengan keputusan seri sahaja sebab dalam 90 minit Malaysia seri 1-1. Penentuan sepakan penalti dilakukan hanya untuk mencari siapa yang akan layak ke final untuk bertemu dengan Tajikistan. Jadi tanpa membuang masa yang banyak, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apakah perkara yang saya suka dan juga positif tentang pasukan Malaysia pada perlawanan ni? Yang pertama adalah tentang defense department pasukan Malaysia, yang mana kita boleh lihat sekiranya Malaysia dalam kedudukan yang bertahan pada perlawanan semalam, mereka akan membentuk back five di belakang, iaitu gandingan Kuzaimi, Diongkus, Koh Beng Ong, Matt Davis dan juga Arif Aiman, yang mana back five Malaysia ni telah berjaya untuk meneutralkan bahagian serangan pasukan Thailand daripada melakukan penetration ke dalam D-box pasukan Malaysia. Bahkan di bahagian wide area, iaitu di bahagian sayap kanan dan juga bahagian sayap kiri, boleh dikatakan Thailand boleh terlalu disorganized, tidak terlalu tersusun, bahkan seakan-akan sukar untuk menembusi bahagian wide area pasukan Malaysia untuk melakukan crossing ataupun hantaran ke dalam kotak penalti. Sebaliknya, pemain-pemain Thailand lebih memfokuskan serangan di bahagian tengah. Namun begitu, apabila pemain-pemain Thailand cuba untuk memfokuskan serangan di bahagian tengah, Malaysia ada 3 centre back yang padu, iaitu Matt Davis, Diongkus dan juga Kuzaimi PE, yang mana boleh saya katakan ketiga-tiga pemain ini bertindak dengan sangat cemerlang daripada segi pembacaan game, yang mana mereka boleh baca apa yang cuba dilakukan oleh pemain Thailand, sama ada daripada segi hantaran, sama ada daripada segi crossing ataupun sama ada daripada segi dribble, yang mana kita boleh tengok banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain Thailand berjaya untuk diintercept oleh bahagian pertahanan Malaysia dengan sangat baik. Bahkan banyak juga blocking yang dilakukan oleh pemain-pemain pertahanan Malaysia untuk memastikan hantaran-hantaran jauh yang cuba dilakukan oleh pemain Thailand tidak kesampaian apabila diblok oleh pemain-pemain Malaysia. Jadi boleh saya katakan pembacaan game daripada centre back Malaysia dan juga defense department Malaysia memang sangat-sangat cemerlang. Bahkan boleh saya katakan komunikasi antara satu sama lain, yang mana kita boleh tengok bagaimana Diongkus yang menjadi kapten semalam berjaya untuk mengarahkan defense structure bergerak antara satu sama lain dan mengikut arahan beliau ketika bertahan ataupun ketika menyerang, telah memberikan satu masalah kepada bahagian penyerang pasukan Thailand untuk penetrate masuk ke dalam D-box. So memang boleh dikatakan bahagian defense department daripada segi disiplin, daripada segi compact, daripada segi pembacaan game, blocking, interception, semua dah bagus lah untuk bahagian pertahanan pasukan kebangsaan Malaysia. Itu adalah daripada segi bertahan. Daripada segi menyerang pula, kita boleh tengok Malaysia ketika situasi menyerang, Malaysia akan menggunakan back 3, yang mana mereka akan push balik Arif Aiman dan juga Koh Beng Ong untuk bertindak di bahagian wide area ataupun bertindak sebagai wingback lah untuk perlawanan ni, bagi memberi support kepada Faisal Halim di kiri untuk Koh Beng Ong, dan di kanan adalah Arif Aiman akan membantu kepada Safawi. Dan untuk defense, apa yang boleh saya puji kepada back 3 ni adalah tentang Matt Davis, yang mana kita boleh tengok Matt Davis untuk perlawanan ni dia bermain dengan sangat ofensif sebenarnya, yang mana boleh dikatakan ketika situasi menyerang, beliau selalu naik sampai dekat middle space, yang mana beliau akan tolong Arif Aiman dan juga Safawi dalam build up. Dan yang paling penting, apabila di counter, beliau cepat untuk recover balik beliau punya space ataupun beliau punya position untuk halang gerakan counter daripada pasukan Thailand. So boleh dikatakan daripada segi defense, ketika bertahan mereka punya struktur dah bagus, mereka dah memang solid, Kuzaimi dan sebagainya memang solid dan memang dah bagus. Dan daripada segi menyerang pula, mereka juga agak bagus. Cumanya daripada segi menyerang ada banyak sikit lah yang perlu kita perbaiki, yang mana saya akan explain sebentar lagi lah. Jadi tetapi apapun, defense department Malaysia semalam mereka bermain dengan solid dan mereka bermain dengan sangat baik. So benda tu memang positif lah untuk pasukan Malaysia
Malaysia tentang defense department. Mereka tengah cuba untuk bermain dengan back 3 yang sebelum ni kita tahu Kipanggun lebih suka untuk menggunakan back 4 apabila Syarul Saad digandingkan dengan Dion Kus. Tetapi untuk perlawanan ni kita memang nampak struktur back 3 tu lebih kelihatan berbanding sebelum ni yang menggunakan struktur back 4 ketika menyerang ataupun ketika bertahan. Jadi benda ni yang saya suka yang pertama lah. Yang kedua, apabila berbicara tentang pasukan Malaysia ni, bukan hanya defense department, iaitu adalah pertukaran di goalkeeper department, yang mana sebelum ni kita terlalu mengharapkan Farizal, tetapi semalam nampaknya Kipanggun telah memberi kepercayaan kepada Shihan Hazmi untuk bermain dalam skuad utama Malaysia. Dan apabila Shihan diturunkan untuk perlawanan ni, beliau bermain dengan sangat cermelang, yang mana kita boleh katakan kita letak tepi pasal sepakan penalti yang diselamatkan yang diambil oleh Supacok tu, tetapi kita fokus kepada 90 minit yang pertama tu, yang mana dalam 90 minit pertama tu Shihan membuat lebih daripada 3 save untuk menyelamatkan gawang, terutamanya daripada situasi 1-on-1 apabila Thailand di second half membawa masuk penyerang muda mereka yang berbisa iaitu Sufanat Mointa, yang mana kebanyakannya situasi 1-on-1 Shihan berjaya untuk save apabila bertemu dengan Sufanat tersebut. So dia melakukan blocking yang sangat bagus. Jadi boleh saya katakan Shihan antara goalkeeper shot stopper yang the best dekat Malaysia. Memang saya tak nafikan benda tu. Bahkan ada satu tandukan daripada pemain Thailand yang berjaya di save oleh Shihan. So overall performance Shihan memang sangat bagus. 90 minit dia bagus. Dalam sepakan penalti pun dia bagus. Cumanya apakah kekurangan Shihan? Kekurangan Shihan adalah daripada segi distribution ball, yang mana kita boleh tengok kebanyakannya goal kick diambil oleh Dion Kus, ataupun Dion Kus akan cuba untuk melakukan build up daripada bawah bersama dengan Shihan, dan Shihan akan pas balik kepada Dion Kus. Jadi benda tu sedikit meragu-ragukan lah, sebab daripada segi distribution ball, Shihan kalau dia ada distribution ball yang bagus, saya rasa Shihan akan jadi more complete goalkeeper ataupun boleh jadi ball playing goalkeeper lah untuk involve dengan build up. And sebab apa? Sebab di goal kick nampaknya build up akan cuba dilakukan oleh Dion Kus lagi. Itu yang kedua lah tentang goalkeeper. Yang ketiga, kita boleh cakap tentang build up play yang dilakukan oleh Malaysia, yang mana boleh saya katakan semalam di first half boleh dikatakan Malaysia bermain dengan sangat cemerlang, yang mana kita boleh tengok apabila Malaysia melakukan build up daripada bawah, mereka ditekan oleh pemain-pemain Thailand, yang mana kita boleh tengok bila Dion Kus pegang bola, Matt Davis pegang bola, Kuzaimi pegang bola ataupun Corbin pegang bola, maka pemain Thailand akan melakukan pressing ke atas pemain-pemain Malaysia. Tetapi pemain-pemain Malaysia nampaknya tenang dan mereka sangat-sangat bagus untuk mengawal pressure tersebut ataupun tekanan tersebut apabila di pressing oleh pemain-pemain Thailand, yang mana kita boleh tengok Dion Kus, Matt Davis, mereka sangat-sangat tenang untuk bermain di bahagian bawah bersama Kuzaimi. So build up play daripada bawah ni kita boleh tengok lah bagaimana pemain-pemain Malaysia dengan involve-nya Arif Aiman turun lebih ke bawah, mereka boleh bermain dengan tenang untuk keluar daripada pressure tersebut. So benda tu saya tengok Malaysia main, biar betul Malaysia main macam ni, serius lah macam tu kan. So Malaysia sebenarnya walaupun ditekan oleh Thailand, tetapi mereka berjaya untuk keluar daripada tekanan tersebut untuk melakukan build up yang bagus daripada bawah, dan banyak kali benda tu berlaku di first half. Benda tu memang positif lah untuk pasukan Malaysia, sebab mereka berani untuk build up daripada bawah walaupun ditekan dengan sangat tinggi oleh pemain-pemain Thailand, tetapi benda tersebut tidak menjadikan pemain Malaysia sebagai ancaman, ataupun boleh dikatakan pemain Malaysia berjaya keluar daripada ancaman tersebut untuk memastikan yang build up play Malaysia sentiasa berlaku daripada bawah. So bila mana benda tu berlaku, maka kita akan nampak confident level untuk pasukan Malaysia untuk di bahagian pertahanan, terutamanya di kawasan sendiri, untuk pegang bola dengan lebih lama dan juga untuk involve dengan build up daripada segi small space ataupun small area akan jadi lebih lancar. Kita boleh tengok di bahagian kanan Matt Davis, Dion Kus, Arif Aiman, pelibatan mereka main untuk keluar daripada pressure yang dilakukan dengan bantuan daripada Kuzaimi, bagaimana mereka melakukan switch play dan sebagainya. So benda tu memang sangat-sangat positif, terutamanya di first half. Yang keempat yang saya suka tentang Malaysia adalah daripada segi pressing. Mereka juga nampak yang Thailand bermain dengan pressing ketika melakukan build up, maka dalam
pada masa yang sama, apabila Thailand pegang bola juga, mereka akan bermain dengan counter press. Mereka akan juga melakukan pressing ke atas pemain Thailand, terutamanya di kawasan Thailand sendiri apabila Krit Sada pegang bola ataupun Pansar pegang bola. Jadi Derelok, Safawi dan sebagainya akan melakukan kerja dengan sangat bagus lah di bahagian attacking third. Jadi benda tu memang sangat positif lah. Yang benda yang boleh saya puji adalah tentang Derelok, yang mana Derelok sebagai pressing forward, dia memang sangat-sangat bagus. Beliau menjalankan tugas dengan sangat bagus daripada segi melakukan tekanan dan sebagainya. Itu adalah kualiti yang bagus sebagai seorang striker. Tetapi in term of kualiti yang bagus lagi pada seorang striker, dia sepatutnya boleh involve untuk menjaringkan gol. Tetapi ada benda lah yang akan saya ceritakan kenapa Malaysia gagal di bahagian attacking third berbanding di bahagian untuk menjaringkan gol menggunakan Derelok, Safawi ataupun Faisal. Ada sedikit kelemahan yang akan kita ceritakan. Tetapi daripada segi build-up play di bahagian pertahanan dan daripada segi pressing dilakukan di bahagian attacking third pasukan Malaysia, nampaknya mereka dah bermain dengan sangat bagus lah. Filosofi yang diterapkan oleh Kipanggun nampaknya semakin berjaya untuk diterapkan dan diterjemahkan oleh pasukan Malaysia. Dan yang seterusnya, apa yang boleh saya cakap tentang pasukan Malaysia adalah tentang Koh Beng Ong, yang mana boleh saya katakan Koh Beng Ong bermain dengan sangat baik di bahagian kiri. Beliau boleh dikatakan lebih efektif berbanding Faisal Halim dalam game ni, yang mana Faisal Halim boleh dikatakan dia banyak buat kerja Master of Darkness lah, yang mana dia boleh dikatakan lebih kepada untuk memastikan yang pemain Thailand koyak dengan dia, dengan kekasaran soft wall yang dilakukan oleh beliau. Tetapi daripada segi distribution ataupun daripada segi movement yang berbahaya, Koh Beng Ong antara player yang sangat-sangat efektif di bahagian kiri, yang mana kita boleh tengok semalam hasil gerakan beliau berjaya menjaringkan satu gol yang lawa pada volley tersebut ataupun tampanan tersebut. So bagi saya, Koh Beng Ong antara the effective person yang di bahagian kiri selain daripada Matt Davis di bahagian kanan. So Koh Beng Ong antara the best player dalam padang semalam, selain daripada Shihan. Memang dia antara player yang menjadi sebutan nama lah untuk pasukan Malaysia. So benda tu memang sangat efektif. Daripada segi dia naik atas, dia berjaya bantu bahagian serangan. Daripada segi bertahan, beliau berjaya bantu bahagian pertahanan. So benda tu memang positif untuk pasukan Malaysia. Dan yang terakhir, apa yang saya nak komen tentang pasukan Malaysia ni adalah tentang penentuan sepakan penalti. Yang mana penentuan sepakan penalti ni adalah satu benda yang sebenarnya berisiko, tetapi nampaknya Kipanggun dah ready untuk sepakan penalti tersebut. Yang mana kalau kita lihat daripada 5 pemain yang ambil sepakan penalti tersebut, Malaysia meletakkan 4 defend, Declan Lambert, Koh Beng Ong yang ambil sepakan penalti tersebut, Matt Davis dan sebagainya. Yang ada pemain serangan hanyalah Syafiq Ahmad sahaja yang bertindak sebagai seorang striker. Jadi apabila keberanian Kipanggun meletakkan defend untuk ambil sepakan penalti, itu adalah satu tindakan yang wajar. Bermaksud defend Malaysia agak hebat dalam situasi bola mati lah. Bermaksud mereka boleh menjaringkan gol melalui sepakan penalti. Dan yang paling saya impress tentang sepakan penalti adalah Declan Lambert punya sepakan penalti. Bagaimana Declan Lambert jalan-jalan bersahaja tapi bola dia on point dan sangat-sangat padu. Jadi benda tu memang sangat positif lah. Kiranya sepakan penalti ataupun boleh dikatakan dead ball situation, sama ada corner kick, sepakan penalti, free kick, nampaknya Malaysia dah banyak improve untuk pasukan Malaysia. Jadi benda tu sangat positif lah. Dan ada tambahan untuk benda yang saya nak puji untuk pasukan Malaysia adalah di bahagian attacking third, yang mana untuk Fesah, Safawi, Arif Aiman, Faisal Halim, mereka sebenarnya bermain dengan baik. Yang mana Arif Aiman boleh dikatakan ada beberapa chances, walaupun beliau tidaklah bermain macam selalu, tetapi kita boleh tengok bagaimana Arif Aiman ada beberapa percubaan yang berani dilakukan dengan kaki kiri beliau, tapi cumanya sepakan ataupun percubaan tersebut tidaklah on target. Dan Safawi pula, beliau lebih suka untuk bertindak sebagai wide attacking midfielder. Dia tidaklah terlalu memfokus kepada bahagian tengah. Tu sebab kita boleh nampak dia involve dengan Arif Aiman banyak di bahagian kanan. Jadi distribution dia di bahagian tengah ataupun contribution dia di bahagian tengah tu agak kurang. Jadi banyak gol ataupun pergerakan berlaku di bahagian kanan, yang mana gerakan daripada Arif Aiman kepada Safawi adalah di bahagian di bahagian kanan. So benda tu agak sukarlah untuk pemain-pemain Malaysia involve di bahagian tengah. So benda tu perlu diperbaikilah sebab Malaysia memang tak ada proper number 10. Benda tu juga bermasalah. Dan yang seterusnya adalah tentang Brandon dan juga Azam. Brandon dan Azam untuk Fesah, bagi saya mereka bermain dengan baik. Cumanya ada beberapa benda lah saya nak kena komen nanti untuk kelemahan. Tetapi kita boleh tengok di second half Malaysia agak tenggelam lah.
kan. Jadi benda tu boleh diimprove lagi lah untuk pasukan Malaysia pada masa akan datang. Jadi untuk seterusnya kita akan masuk dalam kelemahan pasukan Malaysia. Apakah kelemahan yang ketara untuk pasukan Malaysia pada perlawanan ni? Kelemahan yang ketara yang pertama adalah di bahagian tengah, iaitu Malaysia satu, dia tak ada proper DMF dan dia tak ada proper attacking midfielder yang bertindak sebagai nombor 10 yang boleh link up dengan Darren Lock ataupun boleh open game di bahagian tengah. Malaysia menggunakan 2 CM iaitu Brandon dan juga Azam untuk cover up di bahagian tengah. Mereka bermain dengan pressing yang bagus waktu dalam 15 minit pertama. Brandon bermain dengan sangat-sangat solid, Azam pun bagus, bermain dengan sangat-sangat bagus. Cumanya Azam ni dia banyak buat simple mistake yang mana boleh dikatakan kadang-kadang dia overreact, kadang-kadang dia overpress dan sebagainya, menyebabkan beliau kena kad kuning yang dengan awal lah waktu first half. Jadi apabila beliau kena kad kuning tu, sepatutnya di second half beliau boleh fokus untuk bermain dengan lebih tenang, dengan lebih santai. Tetapi sebenarnya saya hairan dan saya pelik kenapa Kipanggun tak bawa keluar Azam dan juga Brandon, yang mana pertukaran berlaku hanya berpaksikan kepada bahagian attacking third, bukannya kepada bahagian midfield. Sedangkan di second half 60 minit ke atas tu kita dah boleh nampak yang bahagian midfield pasukan Malaysia dah tak boleh nak handle the pressure ataupun tak boleh nak keep the position di bahagian tengah dah, sebab pasukan Thailand dah mula untuk dominate, dah mula untuk dominansi kan. Jadi sepatutnya boleh tukar untuk bahagian tengah, tapi mungkin Kipanggun nak buat eksperimen lagi kan. Tetapi sayanglah sebab Azam dikenakan red card ataupun second yellow pada perlawanan semalam akibat daripada segi decision yang dia buat. Dia terlalu agresif, tak ada orang nak cover up dia sebab player dah penat. So benda tu memberikan impak yang agak yang mana kita boleh nampak lah kelompongan di bahagian tengah, terutamanya in term of attacking dan in term of defending di second half. Waktu first half bagi saya okey, waktu second half memang nampak ketara lah. Azam pun dia banyak buat silly mistake lah daripada first half lagi. Sepatutnya bila dah dapat first yellow tu dia boleh main dengan lebih tenang, tapi sayang lah dia terpaksa bermain dengan pressure yang tinggi, intensity game yang tinggi jadi tempo lagi tinggi, maka dia decision making kena buat lagi cepat. Jadi kemungkinan keputusan yang dibuat tu adalah bad decision, dia kena red card. So dia boleh belajar lah daripada situ. Dan untuk Kipanggun mungkin dia nak cuba tengok adakah Brandon dan juga Azam ni boleh main sampai 90 minit ke apa. Saya tak tahulah apa yang dipikirkan oleh Kipanggun. Dan mungkin untuk final nanti Mukairi dan juga atau Nazmi lah yang akan menggantikan tempat Azam. Kita tengok lah nanti. Okey, yang tu untuk yang pertama. Yang kedua, apabila kita berbicara tentang pasukan Malaysia ni di attacking third semalam, boleh dikatakan Malaysia sebenarnya sangat-sangat disconnected antara bahagian tengah dan juga bahagian striker. Tu sebab kita boleh tengok walaupun Darren Lock rajin press, rajin memberi tekanan, tetapi in term of attacking Malaysia tak boleh nak build up play di bahagian tengah dengan sangat banyak. Sebab Malaysia tak boleh nak create antara movement ataupun attacking style di bahagian tengah disebabkan tak ada proper attacking midfielder. Safawi lebih kepada wide area. Memang Malaysia berpaksikan kepada wide area berbanding untuk involve di bahagian tengah ataupun mencari ruang di bahagian tengah apabila Darren Lock dah create space. Yang bermasalah lagi adalah disebabkan Darren Lock menjadikan yang mana Darren Lock diletakkan sebagai posisi untuk menjadi pressing forward, yang mana beliau akan buat kerja untuk press. Sepatutnya bila dia press atau dia melakukan tekanan dan sebagainya, pemain-pemain di sayap boleh mencari ruang yang kosong untuk mendapatkan bola dan sebagainya. Tetapi masalahnya dekat sini Darren Lock dijadikan sebagai pressing forward, dia melakukan pressing, dan dalam masa yang sama in term of attacking Darren Lock juga akan dijadikan sebagai target man. So benda tu agak sukar lah. Sepatutnya Darren Lock boleh dijadikan sebagai pressing forward and act as a fast nine untuk create space kepada winger. Tetapi sayang disebabkan pemain winger kita, mereka ni suka bermain dengan terlalu wide, terlalu bermain di bahagian sayap berbanding bahagian tengah, termasuklah Safawi tu. So benda tu agak memustahilkan pemain Malaysia untuk involve dengan attacking di bahagian tengah. So daripada segi creativity, movement di bahagian tengah tu agak kurang. So Malaysia boleh perbaiki lah disebabkan faktor padang juga benda tu kan. Tapi benda tu memang nampak ketara lah yang Malaysia boleh perbaiki. Yang ketiga, kemasukan attacking third yang baru, Sumareh, Ahyar Rashid dan juga Syafiq Ahmad tidaklah memberi impak yang sangat-sangat besar. Cumanya daripada segi permainan Syafiq Ahmad rajin juga. Cumanya Sumareh tu masuk lebih kurang macam nak, tak tahulah Sumareh masuk macam mana kan. Dia macam tak nak melengkapkan kota je, dia tak improve banyak. Dia memang tak boleh lepaskan Tiraton dan sebagainya. Tetapi antara pemain yang masuk yang bagi positif, saya rasa Azam Azmi. Azam Azmi dia masuk, saya nampak dia berani untuk challenge Tiraton, dia berani untuk bawa bola dan sebagainya kan. Tetapi biasalah first debut kan. Tetapi dalam in term of defending, kita boleh tengok Azam Azmi sentiasa membentuk structure back 5 untuk melakukan track back, macam yang Arif Aiman buat lah. Arif Aiman melakukan track back pun bagus. Cumanya semalam daripada in term of attacking
ni tak berapa menjadi sebab tak dapat support yang banyak. Jadi secara kesimpulannya, Malaysia bermain dengan baik second half, memang buat kita happy. Tetapi second half buat kita sakit jantung. So benda tu boleh diimprove oleh kipanggul lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.